Bertemu kembali. Okey, kita nak bincang di sini adalah masih tajuk 7.3 teori fotoelektrik Einstein, tapi yang ini tentang penyelesaian masalah. Kita lihat contoh, ada 4 contoh di dalam buku teks. Okey. Sebelum pergi kepada penyelesaian masalah, ingat 4 langkah. Yang pertama, kena kenal pasti masalahnya apa. Yang kedua, maklumat apa yang diberikan. Yang ketiga, rumus apa yang kita boleh guna pakai. Dan yang keempat, kita masukkan nilai dalam rumus tersebut lah. Okay, kita lihat contoh yang pertama. Di mana cahaya biru berfrekuensi 6.67 darab 10 kuasa 14 Hz disinarkan ke atas permukaan logam cesium yang bersih. Berapa tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar keluar? Di mana fungsi kerja cesium 3.43 darab 10 kuasa negatif 19 Joule dan pemalar Planck 6.63 darab 10 negatif 34 Joule saat. Okey, kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, okey, dia suruh cari tenaga kinetik maksimum kan. Okey. So apa maklumat yang diberikan? Yang diberikan adalah frekuensi dia adalah 6.67 darab 10 kuasa 14 Hz. Anak-anak tolong tulis Okey, seterusnya yang diberi lagi adalah fungsi kerja W. Kena ingat dia punya simbol 3.43 darab 10 kuasa negatif 19 Joule dan juga pemalar Planck iaitu H sama dengan 6.63 darab 10 negatif 34 Joule saat. Okey. So kita nak pilih lah rumus apa yang kita boleh pakai dengan adanya H, F, W dan juga K max. Dan anak-anak ingatkan di mana anak-anak belajar tenaga foton adalah bersamaan dengan W tambah tenaga kinetik maksimum kan. Okey, jadi ini adalah HF sama dengan W tambah K maksimum. Okay, masukkanlah H ni berapa? H adalah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 darab dengan 6.67 darab 10 kuasa 14 sama dengan tenaga kerjanya adalah cikgu sambung bawah tak muat ni 3.43 darab 10 negatif 19 darab tambah tenaga kinetik maksimum. Anak-anak kena sebaris untuk tulis persamaan ni sebab tak muat lah. Okey, jadi anak-anak gunakan kalkulator dan akan dapat tenaga kinetik maksimum bersamaan dengan 9.92 darab 10 negatif 20 Joule. Okey, senang je macam tu je Okey, jadi anak-anak untuk persamaan yang ni tadi tak muat cikgu ulang. Jadi tolong dalam buku, dalam kertas tulis dalam sebaris untuk persamaan. Okey, bagi contoh kedua pula, dia bagi graf tenaga kinetik melawan frekuensi. Okey, ini adalah graf perubahan tenaga kinetik bagi fotoelektron daripada logam litium. Okey, untuk frekuensi cahaya yang berlainan, dia suruh cari frekuensi ambang daripada graf dan juga nilai fungsi kerja bagi litium. Okey, dengan pemalar Planck, dia bagi jugalah H sama dengan 6.63 darab 10 negatif 34 Joule saat. Jadi, yang pertama, okey, anak-anak kena tentukan frekuensi ambang iaitu simbolnya adalah F0. Jadi F0 ni anak-anak tahu bila tenaga kinetik melawan frekuensi, grafnya dipelotkan K melawan F, maka dia punya frekuensi ambang kita boleh ambil daripada frekuensi pintasan frekuensi iaitu di situ anak-anak baca je lah. Kita akan dapat 5.6 darab 10 kuasa 14. 10 kuasa 14 Hz di mana cikgu dapat 10 kuasa 14. Anak-anak lihatlah dekat sini hati-hati dia ada darab 10 kuasa 14 Hz. Okey, jadi yang kedua dia suruh cari fungsi kerja W. W adalah HF not. Maka H pun dibagikan. Jadi masukkan sahaja 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 darab dengan frekuensi ambang yang dicari tadi, yang didapati daripada graf iaitu 5.6 darab 10 kuasa 14. Maka nilai bagi fungsi kerja di sini adalah sama dengan 3.71 darab 10 kuasa negatif 19 Joule.
Contoh ketiga, di mana dia suruh cari laju maksimum fotoelektron. Okey, so Vmax ni berapa dia suruh cari? Yang keluar daripada cahaya monokromatik di mana lambda dia panjang gelombang dia adalah 550 nanometer. Yang di mana disinarkan ke atas logam yang mempunyai fungsi kerja W sama dengan 2.00 elektronvolt. W sama dengan 2.0 elektronvolt dan juga diberi maklumat lain, Hc adalah 1.243 darab 10 kuasa 3 elektronvolt nanometer dan di mana 1 elektronvolt bersamaan dengan 1.60 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Ini dia punya unit SI bagi kerja dan jisim elektron bersama 9.11 darab 10 kuasa negatif 31 kg. Okey, sini maklumat yang diberi. So, sekarang kita kena pilihlah apa rumus yang bersesuaian. Okey, yang pertama. Okey, E tenaga kan? Ingat E sama dengan HF kan? Okey. F ni anak-anak ingat tak pernah belajar sebelum ni? H sama dengan C per lambda. Jadi E sama dengan H C per lambda. Masukkan je nilai HC adalah 1.243 darab 10 kuasa 3 elektronvolt nanometer bahagi dengan lambda bernilai 550 nanometer. Nampak tak? Nilai nanometer ni kita boleh masukkanlah. Kita akan dapat tenaga dalam unit elektronvolt iaitu 2.26 elektronvolt. Okey. Seterusnya, okey, kita gunakan rumus yang baru je belajar tadi di mana tenaga kinetik maksimum setengah mv kuasa 2 max adalah sama dengan HF tolak W. Okey, jadi kita masukkan nilai dan yang kita kira tadi HF kita dapat berapa tadi? 2.26 elektronvolt kan? So, dibagi fungsi kerja pun dalam elektronvolt 2.00. Jadi, bolehlah tolakkan direct lah. So, akan dapat 0.26 elektronvolt. Okey, tapi untuk masukkan dekat talikan dengan belah kiri ni ada jisim V kuasa 2, kita kena guna SI unit. Jadi di sini kita kena darabkan dengan nilai 1.6 darab 10 negatif 19. Nak tukarkan kepada joule sebab SI unit. Maka kita akan dapat di sini 4.16 darab 10 kuasa negatif 20 joule. Okey, dekat sini dah nampaklah jisim dah ada dibagi. Kita masukkanlah setengah. Okey, jisimnya adalah 9.11 darab 10 kuasa negatif 31 kg kan. Okey, darab V kuasa 2 sama dengan 4.16 darab 10 kuasa negatif 20. Jadi, macam mana dah dapat V? Anak-anak selesaikan sahaja. Ini persamaan matematiknya. Senang sangat. Okey, jadi so 2 darab 4.16 darab 10 kuasa negatif 20 bahagikan dengan 9.11 darab 10 kuasa negatif 31. So dipunca kuasakan 2 semua. Okey, dapatlah jawapan V maksimumnya adalah V yang kita cari ni adalah V maksimum V maksimumnya adalah 3.02 darab 10 kuasa 5 ms negatif 1. Itulah nilai V maksimum. Soalan ataupun contoh yang keempat, sebuah sel foto disinari dua cahaya. Yang pertama cahaya merah dan kemudian cahaya biru. Okey, didapati tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar oleh cahaya biru adalah 2 kali ganda daripada cahaya merah. Ada dua soalan di sini. Yang pertama, berapa fungsi kerja bahan fotoelektrik dalam sel foto? Yang kedua, berapakah panjang gelombang ambang bagi bahan fotoelektrik tersebut?
Jadi kita dah tahu soalan nak apa. Kita keluarkan je maklumat dulu Lambda 1 iaitu yang merah 750 nanometer. Bersamaan 750 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Manakala lambda 2 adalah 460 nanometer. Tapi kita tulis sebagai 460 darab 10 kuasa negatif 9 So, kena tulis bentuk piawai macam ni sebab nanti nak masukkan dalam pengiraan ni takut tertinggal nanometer tu. Okey, seterusnya didapati tenaga kinetik maksimum fotoelektron cahaya biru. Okey, 2 kali ganda. Katakanlah kalau kata tenaga kinetik maksimum K bagi cahaya warna merah kita tulis sebagai K1. Manakala K cahaya bagi warna biru, cahaya biru kita tulis sebagai K2. Di mana dia kata K2 adalah 2K1, 2 kali ganda. Biru 2 kali ganda, tenaga maksimumnya berbanding merah. Okey, so dekat sini yang pertama dia suruh cari fungsi kerja. Okey, kita buat A dulu So W sama dengan apa kan? So di mana H sebagaimana kita tahu H nilainya adalah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 joule saat. Dan kita perlukan juga laju cahaya dalam vacuum iaitu 3.00 ataupun 3 sahajalah 10 kuasa 8 darab 10 kuasa 8 ms negatif 1. Kenapa kita perlukan cahaya laju cahaya ni? Sebab dia tak bagi frekuensi, dia bagi lambda. Jadi daripada persamaan H F sama dengan W tambah K, persamaan yang kita baru belajar tadi. Okey, so kita gunakan C, masukkan untuk gantikan sebagai frekuensi C per lambda sama dengan W tambah K. So HC kita tahu, HC tahu, lambda pun tahu. Okey, so yang ini kita buat dua persamaan. Satu untuk merah, satu untuk biru So, untuk merah dia akan jadi H 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Okey, C adalah 3 darab 10 kuasa 8. Okey, lambda bagi merah adalah 750 darab 10 kuasa negatif 9. Sama dengan W tambah K1. Okey, ini untuk merah. Okey, tak muat kita sambung sebelah selesaikan yang tadi tu, merah belum selesaikan. Jadi kita permudahkan, merah tadi persamaan dia akan menjadi 2.65 darab 10 kuasa negatif 19 sama dengan W tambah K1. Ini persamaan yang pertama. Okey, untuk biru pula, kita masukkan dalam persamaan HC per lambda sama dengan W tambah K. Okey, kita masukkan nilai 1.1, 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Darab 3 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan lambda untuk warna biru adalah 4.60 darab 10 kuasa negatif 9 sama dengan W tambah K. Dan kita akan dapat persamaan kedua 4.32 darab 10 negatif kuasa negatif 19 sama dengan W tambah Okey, 2K1. Sebab apa tadi? K2 ini adalah 2K1. So, ini persamaan kedua. Jadi, lepas ni anak-anak boleh gunakan kepakaran matematik anak-anak lah untuk menyelesaikan persamaan serentak untuk mencari nilai W. Okey, kita ada dua persamaan serentak. Okey, cikgu nak buat kaedah penghapusan lah untuk dapatkan nilai fungsi kerja W tu Okey, jadi kalau di sini kita lihat persamaan pertama ni kita perlu darabkan dengan 2. Dia akan menjadi sebagai berapa ni 2, 1, 13, 1
5.30. Okey. Darab 10 kuasa negatif 19 tambah 2W. Sama dengan, minta maaf. Sama dengan, okey, 2W tambah 2K1. Yang ini cikgu letakkan persamaan ketiga lah. Jadi 3 tolakkan dengan persamaan kedua. Ni matematik biasa je. So jadi 5.30 darab 10 kuasa negatif 19 tolakkan dengan 4.32 darab 10 kuasa negatif 19. Okey, sama dengan, di sini kita tolakkan 2W tolak W. Yang ini dah boleh masukkan 2K1 dengan 2K1 boleh masukkan. Jadi di sini akan dapatlah W sama dengan 0.98 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Ataupun dalam bentuk standard form, bentuk piawainya adalah 9.8 darab 10 kuasa negatif. Negatif apa? 10 kuasa negatif 20 Joule. So dapatlah selesaikan soalan A iaitu fungsi kerja. Okey, kita selesaikan soalan yang B lah. 4B di mana kita dapat tadi fungsi kerja kan. Fungsi kerja adalah W sama dengan HF not kan. Okey, so jadi di sini HF not ni kita boleh tukarkan kepada HC per lambda. Lambda not lah sebab kita gunakan kita nak mencari panjang gelombang ambang. Okey. So kita gunakan F naught tadi. So HC per lambda naught. Okey, so W tadi kita dapat 9.8 darab 10 kuasa negatif 20. Okey, pemalar Planck adalah 6.3 darab 10 kuasa negatif 34. Dan C adalah 3 darab 10 kuasa 8. Okey, dan kita bahagikan dengan lambda naught. Okey, dan kita selesaikanlah. Okey, lambda naught bersamaan dengan 2.03 darab 10 kuasa negatif 6 meter. Okey, sudah selesai keempat-empat contoh dalam buku teks. Kita akan sambung latihan dalam buku teks di belakang tu dan juga latihan dalam buku oren. Okey, sampai di sini sahaja anak-anak dan apa-apa tak faham tolong bagi tahu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.